Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, mungkin sebahagian keliru tentang kuliah malam ni. Dia tengok forum perdana pun ada juga. Masa bila ni kita kuliah Masjid Alwi ada juga. Forum perdana di RTM pun ada. Itu keajaiban teknologi. Satu manusia boleh ada di banyak tempat dalam satu masa. Saya dipahamkan turut hadir malam ni adalah pelajar-pelajar sekolah agama perempuan. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kejayaan pada anak-anak kita ni yang belajar, dan mudah-mudahan diberkati sekolahan mereka, insya-Allah. Saya ni sebenarnya baru semalam 31 hari bulan menyambut kemerdekaan, kami pergi kayuh basikal di Hat Nyai. Sebab tu tuan-tuan tengok saya hitam, kerana terbakar oleh panas kayu pada waktu tengah hari. Jadi kayu di Siam. Siam ni dia tak pernah ada penjajah, dan orang tak jajah dia. Tapi negara dia berjiran je dengan negara kita. Tuan-tuan, orang Perlis ni terbiasa dengan Thailand ni. Bila kita masuk ke Thailand, apa benda berbeza dengan tempat kita? Berapa perkara berbeza lah. Tentulah dia watt lebih banyak pada masjid. Kita tak bincang yang tu. Tapi salah satu yang nampak ialah negeri dia bersih. Kalau kita pergi dekat R&R dia pun bersih. Dan dia projek dia bagi setiap kampung ataupun setiap tempat ada satu produk. Sebab tu Thailand ni banyak produk. Kita tengok. So, ini adalah antara kelebihan negara dia lah. Dulu kita seronok masuk Siam pasal duit kita tinggi pada duit mereka. Sekarang tuan-tuan bagi 500, tuan-tuan dapat 420 baht, lebih kurang begitu ya. Itu pun banyak. Duit kita jatuh. Dulu dia tak apa, tak ada lambat, kita bagi ringgit, dia pun suka terima. Dah dia tahu duit kita rendah pada dia. Negara kita mengalami masalah. Walaupun kita merdeka, kita menghadapi masalah bukan dengan penjajah. Walaupun kita laung kemerdekaan, pergilah penjajah, penjajah pun tak ada dah. Dia pun dah balik negara dia. Sama ada kita nak mentakrifkan mereka-mereka yang datang ke tanah air kita itu penjajah ataupun seumpamanya, tapi mereka sudah tak ada. Yang ada apa? Yang ada pada zaman kita ni yang mengganggu gugat negara kita bukanlah penjajah, tapi perasuah. Penjajah kalau dia ambil harta, dia buat balik ke negara dia, ialah dia penjajah. Tapi perasuah-perasuah yang ada di negara-negara orang Islam, kalau mereka menjarah harta negara mereka, kadang-kadang jauh lebih banyak daripada penjajah. Penjajah makan ramai-ramai, dia makan seorang pun terlalu banyak. Demam kita sekali-sekali dengar. Satu negara boleh susah
Kerana beberapa orang punya hasrat untuk menjadi kaya raya. Inilah yang patut kita fikirkan, bagaimana untuk membebaskan negara kita ini daripada para perasuh ni. Penjajah dah pergi, kita tak perlu angkat senjata lagi nak perang dengan mereka. Tapi kita menghadapi para perasuh di seluruh negara-negara orang Islam, termasuklah dalam negara kita. Indeks rasuah kita tidak menurun. Kehilangan harta negara bukan ratus ribu, bukan ratus juta, bilion-bilion. 200-300 juta boleh membangunkan atau dibelanjakan untuk negeri seperti Perlis ni. Tapi orang bagi hilang berbilion-bilion. Kadang-kadang tak tahu. Sekarang kita dengar tentang isu kapal, perang dan seumpamanya. Daripada dulu kita dengar macam-macam. Penjajah tak bom pun kapal kita, tapi perasuh menyebabkan kesenjataan kita lemah. Lain yang perlu, lain yang dibeli. Lain yang dipicek, lain yang negara dapat. Beli kereta kebal, akhirnya kereta kebal tak setara mana. Beli kapal, kapal tak muncul. Beli kapal terbang jatuh dalam bendang. Macam-macam. Ratus juta, bilion. Tapi kadang-kadang bangsa ataupun kumpulan manusia yang naif, dia kata biar pi lah, bukan duit saya. Dia ingat duit dia dalam poket dia saja. Itu generasi toyol dulu. Orang tua percaya toyol ni betul ke ada ke tak, ataupun orang dalam rumah dia sendiri jadi toyol. Toyol dia kata curi duit dalam almari, tapi duit dalam poket toyol tak curi. Yang ni yang bukan toyol ni, dicuri punya banyak, toyol pun kalah. Tak ada bomo nak boleh hadapi dia apa. Mudah-mudahan Allah memelihara negara kita daripada gangguan. Masjid kita ni, pasal ada bunyi kucing ni, saya sebut sikit. Masjid kita ni, siapa yang nak belah kucing, dia belalah di rumah dia. Bukan main belah di masjid. Dia ada orang, saya pernah jumpa, merajuk tak mau main Masjid Alwi sebab dia kata dia main bagi makan kucing, ada orang tegur dia. Dia pergi bagi makan kucing atas tangga masjid. Tangga masjid orang nak masuk, orang pijak. Jadi ada orang tegur dia, dia merajuk. Ada dia kata, hampa ni tak sayang kat kucing. Nabi pun belah kucing. Saya tak tahu Nabi belah kucing mana yang dia kata tu. Tapi sahabat dan hadiah Abu Qatadah tu kucing di rumah dia, bukan bubuh kucing di masjid. Dan kalau kucing kita rosakkan harta benda orang, di dalam fiqh dibincangkan kena ganti ataupun tak. Sebab fuqaha sebut kalau itu memang kucing dia merosak haiwan dia, rosakkan harta benda orang, dia kena dipertanggungjawabkan. Sebahagian fuqaha menyebut hal itu. Tinggal kucing adik tak mau mai tinggal di masjid, patut dia mai semayang masjid. Kucing bukan wajib semayang berjemaah. Jadi kucing-kucing ni tak payah mai lambak dalam masjid lah, bawa lah pergi tempat lain. Siapa peminat kucing memang dia sensitif sikit. Kadang-kadang anak pun nak makan nasi, dia kira tak boleh lebih daripada RM6. Kucing dia boleh lebih daripada tu lagi. Nafkah kucing bolehlah bagi makan haiwan, dapatlah juga pahala, tetapi tidaklah boleh sampai mendahulukan haiwan lebih daripada tanggungjawab di bawah kita. Masuk dalam hadis yang berikutnya yang akan kita baca. Kita masih lagi di dalam kitab salat, bab sifatus salah. Kitab salat, bab sifat salah. Wa an Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu qala salaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi
akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Hadirin dan hadirat, hadis ini adalah hadis Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur adalah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berasal daripada Hadrul Maut. Hadrul Maut di mana? Yaman. Bapa dia merupakan salah satu daripada pemerintah raja-raja Hadrul Maut, Wa'il bin Hujur. Dia ni termasuk di kalangan Al-Ashraf, ketua kepada kaum dia. Kana sayyida qaumihi, ketua kaum dia. Dia datang kepada Nabi SAW dan dia menganut Islam dan meriwayatkan daripada Nabi SAW sebahagian daripada hadis yang diriwayatkan, dan termasuk juga hadis ini. Dan ada anak-anak dia meriwayatkan daripada Nabi, dan ramai lagi orang yang meriwayatkan daripada dia, dan ramai lagi yang meriwayatkan daripada dia. Dalam hadis tuan-tuan, dia kita ada rawi ni, dia rawa'an, dia riwayat daripada siapa? Wa rawa'anhu, siapa riwayat daripada dia. Jadi dia tu anak murid siapa, kita kena tahu, dan siapa pula anak murid dia, untuk kita melihat rangkaian ataupun kesinambungan hadis itu daripada satu rawi kepada satu rawi. Bila kita cek rawi itu, kalau sahabat, of course dia ambil daripada Nabi. Kalau tabi'in, dia ambil daripada siapa? Di kalangan sahabat ataupun di kalangan tabi'in yang lain. Dan siapa pula yang meriwayatkan daripada dia. Jadi siapa yang mengaji dalam ilmu hadis, dia bukan hanya kena tahu siapa daripada siapa rawi itu ambil, dia juga kena mempelajari dari siapa pula ambil daripada rawi itu. Kalau orang itu, kita kata dia riwayat daripada seorang, tapi dia tak termasuk dalam senarai anak murid orang tu, rawa anhu, yang meriwayat daripadanya, dan dia tak ada dalam senarai, kita kira hadis itu tak bersambung. Bila dia tak bersambung, dia tidak boleh sahih. Kena cari jalan supaya kod-kod ada bukti lain, ada kesinambungan. Ada kesinambungan. Okey, kita bahas hadis yang ada di tangan kita hari ini. Kata Wa'il bin Hujur, salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Dia meletakkan tangannya yang kanan di atas yang kiri. Ala sadrihi, di atas dadanya. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Berlaku persoalan bagi hadis ini, sekali saya akan ni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya, tetapi tidak ada perkataan ala sadrihi, di atas dada, tidak ada. Riwayat Ibnu Khuzaimah ni dia kata di atas dada. Sedangkan riwayat-riwayat yang lain hanya berpada dengan meletakkan tangan kanan atas tangan kiri. Ala sadrihi, di atas dadanya, tak ada. Tak disebut. Riwayat Ibnu Khuzaimah sebut. Para ulama bahas tentang masalah ini. Hadis ni diriwayatkan oleh orang lain juga, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Muslim macam saya sebut tadi, dan Ashabus Sunan. Cumanya yang mereka bahaskan, tak ada timbul isu tentang tangan kanan letak atas tangan kiri. Yang mereka bahaskan ialah letak atas dada. Dalam riwayat ni kata letak atas dada. Setelah para ulama hadis tengok hadis ni, mai mana perkataan letak atas dada ni?
Mereka dapati riwayat-riwayat lain tak sebut letak atas dada, tapi ada rawi satu ni, bila dia riwayat hadis ni, dia ada tambahan letak atas dada. Melalui riwayat Ibn Khuzaimah ni dan riwayat Al-Baihaqi. Nama rawi itu ialah Muammal bin Ismail. Muammal bin Ismail. Muammal bin Ismail, dalam riwayat dia ada penambahan letak atas dada. Perkataan ala sadrihi, atas dada. Jadi ahli hadis dia nak buat macam dia tengok orang lain tak ada. Muammal bin Ismail riwayat ada atas dada. Nak bagi faham macam ni lah. Ramai orang dengar, beberapa orang dengar hadis tu, beberapa dengar kuliah saya ni, nak bagi contoh, nak bagi faham, nak dekat faham. Pakat balik semua cerita setakat ni je. Seorang tu dia cerita ada tambahan perkataan. Faham tuan-tuan? Yang riwayat hadis ni daripada Wa'il bin Hujur melalui sanad dia, semua tak ada letak, semua ada kanan atas kiri adalah, tapi ala sadri, di atas dada tak ada. Pakat dengar belakang, tapi atas dada Muammal bin Ismail saja yang kata atas dada. Tambahan ini boleh dipakai jika sekiranya rawi ini kuat. Muammal bin Ismail dari segi diri dia bukan pendusta. Hak tu tak ada masalah. Bahkan ulama-ulama hadis menyatakan saduq syadid fi sunnah, kuat pegangan sunnah. Cumanya ahli hadis catat hadis dia, mereka kata kathirul khata', banyak salah dalam riwayat. Sebagai mereka sebut iaitu su'ul hifz, buruk hafalan dia. Dia suka riwayat, sebahagiannya diriwayat daripada benda-benda yang jadi lain. 3 orang dengar dia macam lain, dia dengar jadi macam lain sikit. Bukan kerana dia nak menipu, kerana dia selalu tidak kuat ingatan. Tidak kuat ingatan ni macam ni, nak bagi faham tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ikuti ni. Dia dalam hadis ni dia tak boleh syaz. Dia tak boleh syaz. Dia tak boleh syaz, apatah lagi mungkar. Sebahagian ulama hadis yang dulu mereka samakan antara syaz dan mungkar, tapi saya nak cerita konsep dia saja, nak bagi tuan-tuan faham. Rawi kalau dia dengar satu hadis, 4 orang dengar misalnya, 3 orang riwayat macam lain, seorang riwayat macam lain. Riwayat lebih kurang tapi ada penambahan lain sikit. Yang tu dia panggil ziyadatus siqah, penambahan. Yang jadi masalah kalau dia riwayat satu benda tak sama dengan yang 3 lagi, dia tak bohong, dia okey, tapi dia riwayat benda tak sama. 4 orang dengar, seorang kata lain, 3 kata lain. Nak bagi faham konsep. Kita nak pakai hak seorang ke nak pakai 3? Walaupun yang seorang tu tak pernah penipu, bukan penipu, seorang yang benar, kita nak pakai yang seorang kan yang 3? Apabila kita pakai 3, kita bukan tuduh yang seorang tu penipu, kita kata dia keliru. Faham tak? Kita kata dia keliru, rekod dia bagus tapi dia keliru. Yang tu dia panggil mukhalafatus siqah jama'atus siqat. Apabila rawi yang dipercayai bercanggah dengan rawi, dengan kumpulan-kumpulan orang lain yang dipercayai juga. Dia seorang, 4 orang pergi dengar, seorang habaq macam lain, 3 habaq macam lain. Nak pakai yang mana?
Pakai 3. Tapi kalau 2 orang pergi dengar, seorang kata macam lain, seorang kata macam lain, dua-dua boleh dipercayai. Nak pakai mana? Okey. Kalau yang seorang itu terlalu kuat, terkenal dengan kekuatan hafalan, ingatan, dhabit dia, sementara seorang lagi ni besya-besya aja, hak biasa aja, taklah penipu tapi tak lawan. Ni jabal, yang ni kukuh. Yang ni dia panggil mukhalafatus siqah man huwa awsaq. Bila siqah menyanggahi orang yang lebih siqah, siqah menyanggahi orang yang lebih siqah, juga jadi syaz. Syaz itu tak memenuhi syarat sahih, tak memenuhi syarat sahih. Okey, kalau ada tambahan, dia tak bercanggah tapi ada tambah macam ni, dia ada tambah. Tambah ni ulama timbul kontroversi. Nak pakai tak tambahan ni? Sebahagian kata ziyadatus siqah kita pakai, penambahan yang dipercayai kita pakai. Dia tak bercanggah, dia ada ekstra maklumat. 3P, 4P, 3 riwayat, seorang ni riwayat sama, cuma ada edisi tambahan yang kat 3 ni tak ada. Tak bercanggah tapi ada tambah. Yang tambah ni nak pakai ke tak? Takut dia keliru. Sebahagian para ulama kata siqah yang tengok boleh dia pakai, ia ada kerana dia juga siqah, dipercayai. Dalam kes ni, penambahan kepada ala sadr, di atas dada, datang melalui rawi yang mempunyai masalah hafalan. Nama dia Muammal bin Ismail. Muammal bin Ismail ada masalah dalam hafalan. Bila dia ada masalah dalam hafalan, maka timbul perbincangan di kalangan ulama, nak pakai kata riwayat letak tangan atas dada. Tuan-tuan boleh faham setakat tu dulu. Hasilnya, apabila kita lihat perbahasan para ulama mengenai hadis-hadis ni, kita dapat simpulkan berikut. Yang pertama, majoriti para ulama, majoriti besar para ulama, kesemuanya mereka bersetuju menjadi sunnah ketika berdiri qiyam salat, kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang tu dulu. Kat mana nak letak nanti tu? Letak tangan kanan atas tangan kiri, sunnah. Sunnah. Semua mazhab. Kecuali di dalam mazhab Malik. Itu pun dikatakan orang salah faham tentang maksud Imam Malik. Mazhab Malik, dia irsal, dia panggil. Dia terus, dia tak letak. Tapi riwayat-riwayat hadis letak. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Banyak hadis-hadis tentang hadis ni, hadis riwayat Ibn Hibban, di mana Nabi SAW kata, inna ma'syaral anbiya umirna an nuakhir as-suhura, kami para anbiya, saya panggil suhurana, kami para anbiya diperintahkan supaya melewatkan sahur, makan sahur berpuasa, wa nu'ajjila fitrana, dan kami menyegerakan buka puasa, yakni masuk waktu buka, jangan duk tangguh, wa an numsika bi aimanina ala syama'ilina fi salatina, untuk kami memegang tangan kanan kami dengan tangan kanan kami, tangan kiri kami masa salat. Tangan kanan pegang tangan kiri semasa salat. Ini semua para ulama bersepakat tentang hal ini. Tidak ada yang menyanggahi hal ini. Melainkan dalam mazhab Malik, kita tengok diluruskan.
Sama juga dengan Syiah, dia luruskan. Ibadhi, dia luruskan. Dia kata bahawasanya ada qaul yang Imam Malik sebut. Tetapi hatta ulama-ulama Malik, Ibnu Abdul Bar dan seumpamanya kata tak. Bukan maksud Imam Malik suruh luruskan. Cuba Imam Malik, dia pernah luruskan kerana dia tak mau orang anggap wajib. Ini sunnah saja. Tapi berlaku kata mereka perbezaan pandangan menyebabkan mereka terus jadilah mazhab Malik. Dia meluruskan, dia tak letak tangan. Okey. Itu satu. Letak tangan ni, sebelum tu saya letak tangan kanan atas tangan kiri ni, bila orang duduk macam ni dalam semayang ni, apa nilai dah? Nilai dia adalah rendah diri. Rendah diri. Orang kalau sembang buka dada, tak sama dengan orang sembang, dia pegang tangan. Hatta tabiat manusia. Saja saya sebut sikit. Sebab tu lagu Negeri Perlih tu, lagu Negeri Perlih ni, amin amin ya Rabbal Jalil, doa hamba yang sangat zalil. Kita telah standard kan masa lagu tu bukan kerana satu ibadat khusus. Lagu ni setiap negeri kena ada lagu. Jadi kita kata tak sesuai lagu macam tu, tangan dada macam ni kan. Maka sebab tu tuan-tuan, bila lagu tu sekarang tuan-tuan tengok yang diputuskan oleh Maibs ialah tangan kanan pegang tangan kiri dalam keadaan macam merendah diri. Takkan amin amin ya rabbal alamin macam buka dada macam tu. Tak sesuai dengan makna lagu tu. Itu tujuan dia. Ni pelajar-pelajar kita di sekolah ni, dia tahulah lagu negeri sekarang kita suruh pegang tangan, tanda rendah diri. Ini bukan maksud ibadat khusus, ini soal pentadbiran, pengurusan selaras dengan maksud lagu itu. Ini sampingan lah saya cerita. Okey, balik pada perbincangan tadi. Para ulama sepakat majoritinya tangan kanan atas tangan kiri. Okey. Macam mana nak letak? Ada dua. Hadis-hadis Nabi SAW. Nak letak tangan kanan atas tangan kiri ni tang mana? Pegang tang ni ke? Pegang macam ni ke? Macam ni ke? Macam ni saja ke? Ada dua, sekurang-kurangnya dua sifat dalam hal ni. Yang pertama ialah tangan kanan di atas tangan kiri merangkumi, dia pegang nama apa ni? Ni panggil apa ni? Lengan, ni panggil apa? Siku sampai bawah panggil apa? Arab panggil sa'id. Yang ini dia panggil ruskh. Dia letak tangan ni merangkumi semua ni. Ini juga ada di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, di mana Nabi SAW dalam hadis dia kata, "Summa yada'a yadahu al-yumna ala zahri kaffihi al-yusra wa ruskhi was-sa'idi." Kemudian dia meletakkan tangannya yang kanan di atas tangan tapak tangan yang kanan, atas tapak tangannya yang kiri, dan lengannya dan sini. Maksudnya begini, merangkumi. Sebab tu tengok semua dia merangkumi. Dan sifat yang kedua ialah sifat yang ada di dalam hadis Nabi SAW, iaitu idza kana qa'iman fi shalah qabada bi yaminihi ala shimalihi. Dia memegang tangan kanan, dia mencengkamnya di atas tapak, ke atas tangan kirinya, iaitu dia pegang di pergelangan tangan dia begini. Ini seperti mana yang kita tengok yang buat dia pegang. Artinya kalau ada orang buat begini, sifat dalam hadis, kalau dia buat macam ni pun sifat di dalam hadis Nabi SAW. Faham tuan-tuan? Sebahagian para ulama menyebut, kalau kerana ada dua-dua riwayat tu, maka buatlah
kadang-kadang yang ni, kadang-kadang yang tu. Ataupun salah satu daripadanya termasuk di dalam sunnah. Kemudian berlaku khilaf di kalangan para ulama. Lepas buat macam tu nak tak di mana? Nak tak di sini ke? Dada ke? Nak tak atas dari kat perut ke? Nak letakkan bawah daripada perut pusat ke? Sekali lagi, ulama berbincang dalam hal ini. Pendapat yang pertama ialah, bukan yang utama, pendapat menyatakan diletak di atas dada. Saya sebut bukan kata majoriti, tak ada sebahagian, tidak majoriti kata letak atas dada. Alasannya hadis tadi, ala sadrihi, di atas dada. Alasannya. Cuma Al-Albani antara yang menyokong pendapat ni, sebab tu tuan-tuan lihat hadis ni ada di dalam sifat salat Nabi. Al-Albani dia tasahihkan hadis ni. Tapi bagi ulama-ulama yang tidak menerima hadis ni sebagai untuk diangkat sebagai sahih disebabkan Muammal bin Ismail, mereka menyatakan tak sabit riwayat letak atas dada. Maka tak ada letak atas dada. Habis pakai riwayat apa? Pendapat yang kedua ialah pendapat letak di bawah daripada dada, tahta sadr wa fawqa surrah. Di bawah daripada dada, atas daripada pusat. Ini adalah pendapat yang diriwayatkan dalam mazhab Malik sebahagiannya. Qaul Malik tu kita tahu ada dua. Diriwayatkan dalam mazhab Syafi'i, diriwayatkan dari Imam Ahmad, daripada Syafi'i diriwayatkan daripada Imam Ahmad, yakni qaul mereka. Dan pendapat inilah yang ditarjihkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi dia kata semayang tangan letak bawah daripada dada, atas daripada pusat, itu merupakan amalan jumhur para ulama, majoriti para ulama. Sehingga kan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ketika dia meriwayatkan hadis ni tentang bab ni, dia kata ulama-ulama khilaf tentang hal ni, iaitu sahabat dan tabi'in khilaf, dan dia menyatakan wara'a ba'duhum an yada'a fawqa surrah wa ra'a ba'duhum an yada'ahuma fawqa surrah wa ra'a ba'duhum an yada'ahuma tahta surrah wa kullu dhalika wasi'un indahum. Dia sebut dua saja. Sebahagian mereka, Imam Tirmidzi kata, melihat tangan diletak di atas daripada pusat, sebahagian melihat tangan letak di bawah pada pusat. Hal itu semua luas, boleh buat salah satunya. Tapi At-Tirmidzi tak sebut di atas dada. Di atas dada. Ibn Hajar bawa riwayat atas dada ni, Al-Albani kata sahih, tapi macam mana saya beritahu tuan-tuan, majoriti para ulama melihat tambahan ala sadr ini, tambahan ini mereka tak terima. So pendapat yang kedua apa tadi? Majoriti apa? Letak atas, bawah pada dada, atas daripada pusat. Pendapat yang ketiga yang tuan-tuan duk tengok, tuan-tuan pergi masjid Hanafi, tuan-tuan tengok, iaitu letak tangan bawah pada pusat. Pernah tengok tak? Ha? Mereka letak tangan bawah pada pusat, tahta surrah, wada'a akuf ala akuf tahta surrah. Tangan letak bawah ni, tapak tangan atas tapak tangan, di bawah pada pusat. Hadis ni dhaif. Tak diamalkan, tak dijadikan hujah, tapi diamalkan bagi mereka yang berpendapat menerima hadis. Diamalkan, ada qaul Abu Hanifah dalam masalah ni, dan juga dikatakan adalah salah satu riwayat Imam Ahmad dalam masalah ni. Okey, tak apa. Jadi tiga qaul. Ketiga-tiga qaul ini,
ketiga-tiga kaul ni dari segi penghujahan hadis yang pasti tidak ada. Tidak ada dalil yang putus. Yang ada macam saya kata tadi, letak tangan kanan atas tangan kiri. Letak merangkumi pergelangan tangan sampai ke siku ni, sampai ke atas, ataupun di atas apa? Dia panggil apa? Lengan sampai ke siku ni, ataupun hanya pegang di pergelangan saja. Ada. Di mana? Tidak ada. Bukan tidak ada, tapi riwayat-riwayat yang paling kuat, yang riwayat-riwayat yang kuat, yang sahih, sabit daripada hadis Nabi, daripada Nabi tak ada. Cumanya mungkinlah segi teknikal, saya rasa kalau diambil semua riwayat ni dari segi teknikal, walaupun kita anggap dhaif semua, letak atas dada sekurang-kurangnya ada beberapa riwayat walaupun dhaif, ataupun bukan datang dhaif je tak kuat, hanya kuat masalah hafalan saja, bukan terlalu dhaif, lebih sikit dibandingkan dengan dua lagi secara perbandingan. Secara perbandingan, bukan secara hujah kuat, secara perbandingan. Maka hal ini seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, bahawasanya luas. Siapa nak letak atas dada, silakan. Bagi saya, secara perbandingan riwayat, walaupun dhaif, lebih kuat sikit lah daripada hal lain. Siapa nak letak macam jumhur? Jumhur ramai ulama-ulama mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad sendiri, iaitu atas daripada pusat, bawah daripada dada. Itu yang kita lihat orang buat. Kalau kita tengok bawah pada pusat pun ada, seperti Al-Imam Tirmizi sebut, yang ni pun diriwayatkan, walaupun riwayatnya dhaif, tapi Tirmizi menyebut pada zaman yang awal. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok mana-mana daripada hal ini, kita kata al-amru fihi wasi'un, benda ini luas. Jadi kalau kita tengok orang tak macam ni, tak sunnah, jangan. Kesemuanya itu tidak ada siapa yang dapat menyatakan hujahnya putus di dalam masalah ni. Tak. Bila kita mengaji sifat salat, kita akan tahu bahawasanya kita hendaklah ada keluasan di dalam hal ni. Demikian. Yang penting dia letak tangan atas. Para ulama berbincang lagi tentang masalah masa bila letak ni. Masa berdiri. Berdiri ni ada dua. Pertama, kita berdiri, semasa kita berdiri, Allahu Akbar, kita berdiri, kita baca Fatihah, kita baca surah. Qaiman. Satu lagi, selepas daripada kita rokok, kita berdiri. Betul tak? Kita rokok, Sami Allahu liman hamidah, kita berdiri. Nak letak tangan di mana? Irsal, lurus ataupun tak dada. Bukan tak dada, maksud tangan kanan pegang tangan kiri. Qabak. Nak letak di mana? Luruskan tangan ataupun memang kita akan bersedekap. Majoriti para ulama kata irsal, luruskan tangan. Ini tak termasuk di dalam maksud hadis itu. Ada riwayat daripada Imam Ahmad, dia menyatakan bahawasanya fa insya arsal wa insya qabad. Jika mau dia boleh luruskan, jika mau dia letak. Dalam mazhab Hanbali, apabila Abu Ya'la Al-Qadi Abu Ya'la dalam mazhab Hanbali, dia kata lepas Sami Allah liman hamidah rokok, letak dada. Sebab hadis tu kata dia kata berdiri letak tangan, letak dada. Maksud bukan maksud saya letak tangan, sedekap.
Iaitu tangan kanan di atas tangan kiri. Kerana dia kata tangan kanan atas kiri, hadis tu kata Nabi bila dia berdiri, tangan kanan di atas tangan kiri. Dia tak sebut pula sebelum atau selepas rokok. So kita kena konsisten terus. Melainkan ada dalil yang menunjukkan bahawasanya ketika lepas daripada rokok, baginda tak lagi meletakkan tangan kanan atas tangan kiri. Dia kata tak ada hadis yang macam tu. Dan ulama-ulama hadis hatta di kalangan mereka apabila sebut di antara fadilat ataupun di antara hikmah letak tangan ini ialah menunjukkan kita ini merendah diri di hadapan Allah Azza wa Jal, dan itu diperlukan sebelum ataupun selepas rokok. Sama hadis, tidak ada satu hadis yang mengecualikan. Maka dengan itu, Sami Allahu liman hamidah, letak tangan kanan atas tangan kiri, seperti yang tuan-tuan tengok dibuat oleh orang Arab apa? Arab Saudi tu. Itu satu pandangan, tetapi ia bukan pandangan majoriti. Ulama-ulama Hambali banyak menyokong pandangan tu, bertitik tolak pada kalam Imam Ahmad, kemudian oleh ulama-ulama Hanabilah yang lain. Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, Muhammad Saleh ibn Utsaimin memberikan pandangan yang sama. Di kalangan mereka yang mengkaji hadis, menolak amalan ini. Dia kata no, tak betul, yang ni tak ada. Termasuk yang menolak ni ialah Al-Albani dalam sifat salat Nabi. Dia tolak. Dia kata tak ada. Bukan saja dia tolak, dia kata wahadhihi bid'atun wa dhalalah. Ini bid'ah lagi sesat. Hak tubuh Al-Albani kita tak boleh terima, deras sangat. Ini tidak boleh bid'ah lagi sesat. Ini khilaf dalam fiqh saja. Dia atas faham, dia tak boleh jadi sesat. Ini kadang-kadang sebahagian dengan menghormati kesarjanaan dia, sebahagian lafaz-lafaz Albani itu patut ditimbang semula, kerana kadang-kadang tidak cocok dengan khilaf fiqh yang ada di kalangan para ulama. Okey, tak apa. Jadi kalau tuan-tuan tengok orang Saudi dia letak tu, memang itu salah satu kaul, tapi majoriti para ulama menyatakan selepas rukuk tidak diletak tangan kanan atas tangan kiri ataupun bersedekap. Wallahu alam. Itu kesimpulan saya untuk menjelaskan persoalan itu. Azan dulu masuk tu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
Contoh ada soalan, kita nak ringkaskan malam ni sebab kita ada program. Bukan saya kena pi, saya dah pi dah. Tapi saya kira keliru pengat malam ni tak ada. Ni kan. Saya jawab soalan yang dia hantar ni. Nak jawab kau soalan ni kan. Saya tak ikuti kan yang ni. Ada ahli politik tertentu menyatakan dalam hadis kata tidak berjaya kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan. Ahli politik tersebut hujah pada hadis ini pelantikan ketua hakim kalangan orang perempuan adalah tidak syar'i. Ulun penjelasan. Ada ke orang cakap itu? Saya tak dengar pun. Ada? Ada ke orang perempuan? Saya tak tahulah siapa ada kata ke tak, tapi kita ni macam tu lah. Bila mai orang perempuan hak kita sokong, pejahanam apa pun kita tak apa. Kan? Mari hak perempuan yang kita tak sokong, keluarlah hadis ni. Kenapa tak habaq daripada dulu? Negara kalau perempuan duk kuasai, lingkuplah negara tu. Hadis ni pun bukan, hadis ni diriwayatkan oleh Abu Bakrah Nufai' Ibnul Haris. Berlaku perdebatan di kalangan ulama tentang maksud hadis ini. Apabila Abu Bakrah dia diajak untuk dia menyokong Ali, Abu Bakrah ni, ketika Aisyah radhiyallahu anha keluar membantah apa yang berlaku, dan Aisyah mengepalai peperangan, bukan Aisyah nak pergi berperang, mengepalai isu itu, berlakunya peperangan Jamal. Jadi Abu Bakrah Nufai' Ibnul Haris ni, dia hujah, dia kata tak boleh ikut Aisyah tu sebab lan yufliha qaumun wallau amruhum imra'atan. Tak akan berjaya kaum yang melantik wanita menjadi yang walau amru yang menyerahkan urusan mereka pada wanita. Jadi dia kata tak boleh ikut Aisyah pasal Aisyah perempuan. Dia sahabat dah. Tapi Aisyah sahabat. Yang ikut Aisyah ramai. Yang di belakang Aisyah Az-Zubair ibn Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah. Kebetulan soalan dia ni kita di Perlis pernah bahas, boleh tak orang perempuan jadi hakim? Sebelum saya nak tanya tuan-tuan, orang perempuan boleh jadi hakim, boleh tak orang perempuan buat keluar fatwa? Boleh tak orang perempuan buat keluar fatwa? Boleh tak? Aisyah buat keluar fatwa. Aisyah mengajar. Dia lelaki perempuan? Perempuan. Kawan sahabat saya Dr. Akram Nadwi, dia dihimpunkan ensiklopedia Al-Muhaddisat, muhaddis wanita. Dia di Oxford, ditulis, dia buat dalam English dan dia buat juga dalam Arab. Banyak jilid. Apa asas ulama di kalangan kitab dulu? Dia kata perempuan tak boleh jadi ketua langsung. Kalau perempuan tak jadi ketua langsung, perempuan tak boleh jadi guru besar. Nanyalah sekolah sebelah kita ni. Ini saya bukan sokong perempuan jadi pemimpin, tapi kadang-kadang salah guna. Ini cerita lain, saya tuan-tuan kena dengar lah. Orang dulu kerajaan Pakistan, saya tengok zaman dulu Pakistan, zaman Maududi, Fatimah Khan, orang hujah bahawasanya dia tu perempuan tak boleh jadi calon. Tidak berjaya satu kaum yang mana pemimpin dia perempuan. Maududi kata, berjayakah satu kaum yang pemimpinnya orang yang zalim dan menyeleweng?
Kenapa kau tahu kau baca hadis itu saja? Saya bukan sokong ni, saya nak cerita argument. Antara orang yang argue hal ni, tak setuju dengan benda ni, ialah antaranya Muhammad Al-Ghazali. Dia tak setuju hujah guna hadis ni. Dia kata Britain dengan ratu dia lebih baik daripada negara-negara orang Islam yang lelaki. Kata dia lah, kan? Quran sebut tentang Ratu Sabak yang orang Melayu sebut Balqis. Balqis tu tak ada dalam hadis sebut nama Balqis. Ada dalam riwayat Siti Nurhaliza dalam lagu tu. Kemudian dalam dia ambil daripada ni lah, siapa tulis lirik dia saya tak tahulah. Balqis tu tak ada dalam hadis. Tapi Balqis tu perempuan lah. Cerita dia tentang ratu tu ada dalam Al-Quran. Tuan-tuan baca dalam surah An-Naml, apa cerita Nabi Sulaiman dengan tentera dia tentang wanita yang menguasai negeri tersebut. Quran tak kata, tak berjaya, bahkan dia punya pandangan lebih baik daripada pandangan menteri-menteri dia yang nak berperang dengan Sulaiman. Dia punya pandangan lebih baik. Dia mengambil langkah berdamai dengan Sulaiman. Kata Muhammad Ghazali, ini menunjukkan Quran tak mencerca wanita memegang jawatan. Dia orang perempuan sonok sikit. Tapi bukanlah saya sokong semua jadi calon. Tapi saya nak cerita, untuk guna hadis ni tak boleh lah nak kata tak kuat lah. Sebahagian kata hadis ni kerana Nabi merujuk kepada konteks. Konteksnya ketika itu ialah apabila Parsi dikuasai oleh wanita, Nabi tak berjaya kaum itu. Konteks itu maksudnya. Apapun, kita di Fatwa Perlis bincang bab ni. Ulama dulu kata wanita jadi ketua negara tak boleh. Bukan guna hadis ni, dia guna benda lain. Misalnya ketua negara orang nak kena bincang, nak jumpa dia. Kalau panglima perang orang lelaki sulit, macam mana nak pergi jumpa lelaki dengan perempuan duk bersembang kan? Argument macam tu lebih sound, lebih logik. Perempuan kadang-kadang tak mampu, dia sudut-sudut yang lain. Dia argument pentadbiran lebih kuat kalau nak hujah daripada kau bawa benda-benda yang seperti ni, kadang-kadang kurang kuat. Okey. Kalau tidak, tentu Aisyah keluar, sahabat semua tak setuju dah dengan dia. Berikutnya adalah kita di Perlis ni dulu pernah fatwa, boleh tak orang perempuan jadi hakim Mahkamah Syariah? Kita keluarkan fatwa boleh, kalau cukup syarat dia. Apatah lagi zaman lah dia sudah ada, selagi mana dia tak dikuasai oleh emosi wanita. Jadi kalau dia kata hadis ni, saya tak tahu dia merujuk pada siapa, itu bukan argument lah. Sama ada dia tak setuju satu orang tu jadi hakim, itu cerita lain. Tapi itu bukan argument. Bukan argument. Kadang-kadang argument ni hanya time dia tak setuju dengan perempuan tu ya. Kalau time yang dia setuju dengan perempuan tu buat apa pun boleh. Sampai demam kita pun tak apa. Jadi ini bukan argument lah. Wallahu alam. Ada soalan? Tak ada. Last ni saya nak jawab ini ialah tentang, ini saya jawab banyak kali dah, tapi jawab dah, dah tanya banyak kali pun. Boleh ataupun tak di dalam semayang doa selain daripada doa-doa maksur? Dalam semayang ni ada beberapa tempat kita doa. Satu ketika sujud. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Adapun sujud, banyakkan doa. Satu. Boleh dah kalau kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, tak ada masalah. Ini sepakat para ulama, sepakat kata boleh. Semua doa yang ada dalam Quran, yang ada dalam sunnah yang maksur, tak ada masalah. Satu lagi doa sebelum memberi salam. Selepas kita baca syair, falyatakhayyar minal mas'alati ma sya', dia mintalah apa saja, ataupun minal kalami ma sya', apa saja yang dia nak minta. Okey.
Kalau dia doa benda akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah, Allahumma inni as'alukal jannah, kan? Dengan hadis macam wa a'udzubika minan nar, macam hadis Nabi, tak ada masalah. Tapi kalau dia doa untuk akhirat juga, tapi guna bahasa dia, guna ayat dia sendiri, bukan ayat Nabi, bukan ayat Quran, boleh tak? Majoriti ulama kata boleh. Dalam mazhab Hanafi dia kata tak boleh. Pasal tak boleh, itu kalam manusia. Kerana Nabi kata wa amma hadhihi salah la yasluhu fihi min syai'un min kalamin nas. Semayang ni tak boleh. Wa innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Semayang ni hanya tasbih, takbir, qiraat. Cakap manusia tak boleh. Ambil kata hak boleh. Khilaf hak lebih daripada tu ialah kalau dia bukan doa tentang akhirat, doa dunia, ya Allah, aku nak kahwin seorang lagi misalnya, betul-betul dunia, ya Allah bagilah projek ni dapat kat aku, masa dia sujud dunia. Ulama-ulama sebahagiannya kata tak boleh, sebab yang ni bukan soal akhirat. Hak tadilah, hak dua tadi tak boleh. Bahkan hak yang akhirat tadi pun dah ada ketat dah, mesti daripada nak Quran dan hadis. Ni dah tak akhirat langsung, tak boleh dia kata. Mazhab yang kedua dia kata boleh, sebab dalam hadis tu dia kata mintalah apa yang kamu nak, fashtahidu fid du'a. Jadi kamu fi doa, kamu sungguh-sungguhlah doa. Kita doa lah. Kalau tanya saya, wallahu taala alam, saya bersetujulah dengan pendapat yang kata boleh apa saja doa yang diminta kepada Allah Ta'ala, sekalipun dalam urusan dunia, di dalam salat. Di dalam salat. Memang dah khilaf dalam masalah ni. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillah.